insyaAllah pada hari ini untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita cukup berpeluang kerana pada malam ini kita ada satu slot bersama dengan mufti kita, mufti wilayah, iaitu Sahib Syarah Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Dan saya mohon tuan-tuan, puan-puan yang berada di dewan solat ini ataupun yang berada di bawah, kita ada pancarkan melalui LCD kita, LED kita, tuan-tuan boleh tengok mana-mana yang berada di bawah. Dan program kita pada malam ini ditaja oleh Datuk Mahir yang diwakili oleh Datuk Dr. Hamzi, dan juga daripada Selcom, kemudiannya daripada Kelini dan juga Hadrul Maut. Yang pasti mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengantin bersama kita pada malam ini. Dan insyaAllah tajuk perbincangan ataupun topik yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah sangat penting ya tuan-tuan puan sekalian, iaitu cabaran menuntut ilmu pada era digital. Jadi saya tanpa melengahkan masa dengan ini dengan juga Datuk Seri untuk meneruskan majlis ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi pengurusi majlis, barisan saf kepimpinan Masjid Asy-Syakirin, para imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah dan kita lafazkan alhamdulillah kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam yang mulia ini. Dan tajuk yang kita nak bincang adalah cabaran menuntut ilmu pada zaman, pada era digital seperti sekarang ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ilmu ini ditarifkan oleh para ulama dengan pelbagai ta'rifan. Antaranya lawan kepada jahil, antaranya menggambarkan sesuatu mengikut hakikat yang sebenarnya, antaranya satu kefahaman yang benar-benar mengikut hakikat, yakni tidaklah bercanggah dengan yang sebenarnya. Ilmu ini sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bukanlah sekadar bacaan atau kata-kata, tetapi yang lebih penting lagi disertakan dengan amalan. Apa yang difahami dilakukannya. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmul khasyah. Ilmu ini bukanlah berdasarkan kepada banyaknya dapat meriwayatkan, tetapi ilmu ini berdasarkan kepada apa yang membawa kepada takutkan Allah, yang disebut dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ilmu ini sebagaimana yang disebut oleh para ulama memberi kepada kita sebuah kehidupan yang akan baik, yang mengesahkan ibadat kita, yang mentasahihkan akidah kita, yang membetuli jalan kita, yang memperbaiki akhlak dan tingkah laku kita. Inilah kesan daripada ilmu. Sebab itu seorang berkata ilmu ini
hurufnya 3, ain, lam, mim, ilmu, mempunyai tuntutan. Tuntutan itu adalah amal, ain, min, lam, amal. Natijah daripada mempunyai ilmu dan beramal, dia lahir satu lagi yang dipanggil sebagai lama. Lama ini lam, min, ain dalam erti kata dengan makna bercahaya. Maksudnya ialah bila kita tengok seorang yang ada ilmu, beramal dengan ilmunya dengan sepenuhnya, kita nampak tindakan dalam kehidupannya benar belaka, seronok belaka, membawa kepada natijah yang baik belaka. Dalam erti kata lain, kita rasakan tindakan-tindakannya itu sentiasa dipandu dengan ilmu yang membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kelebihan ilmu terlalu banyak kerana ilmu ini membawa kepada seseorang untuk menuju ke syurga Allah. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuju mencari secangkir ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Itulah hebatnya ilmu. Ilmu ini sudah barang tentu seseorang daripada tipu daya iblis dan syaitan. Kerana syaitan ini tujuan utamanya bukan semata-mata dalam masalah picisan atau cabangan, tapi yang lebih penting masalah akidah, masalah kefahaman, masalah mengesahkan ibadat. Maka disitulah syaitan cuba untuk merosakkan manusia daripada benar-benar berilmu. Dalam sebuah kitab oleh Ibn Abdul Bar, Jami' fi Bayan Fadlil Ilmi wal Ulama, menyebut kisah macam mana satu hari iblis bersama dengan kuncu-kuncunya syaitan-syaitan. Maka syaitan ini berkata, "Wahai penghulu kami, kenapa kami lihat kamu kalau mati orang alim suka yang amat sangat, tapi kalau mati orang yang kuat beribadat, kamu tak kisah. Sedangkan kita tengok orang alim ni kadang-kadang ibadatnya sesederhana sahaja, dan sedangkan orang yang kuat ibadat ni kita nampak memang dia kuat, kita tengok kesungguhannya." Maka kata iblis, "Aku nak tunjukkan kepada kamu dengan membawa satu contoh." Kerana iblis ini jenis makhluk yang boleh tasyakkul. Maksudnya boleh merupakan dengan rupa, dia boleh rupa orang, boleh. Ini yang berlaku ketika dalam peristiwa cubaan membunuh Nabi. Perbincangan di antara ramai tokoh-tokoh Quraisy Mekah di Darin Nadwah, dan salah seorang yang masuk yang menggambarkan dirinya Syekhun Najdi, itulah iblis, beri pendapat. Jadi dia telah merupakan seorang lelaki yang pertama dia pergi ke majlis orang yang kuat ibadat. Dia tengok ada seorang yang kuat ibadat. Dia duduk tepi orang tu, selesai solat dia pegang. Dia kata, "Tuan Guru, saya nak tanya satu soalan. Soalannya ialah, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan dunia yang luas ni dalam sebiji telur?" Maka orang alim ni jawab, orang kuat ibadat ni jawab, "Mana mungkin. Engkau sendiri pun tak mungkin masuk dalam tu." Dia mengucapkan terima kasih. Dia pergi pula kepada majlis orang yang kuat, orang alim. Orang alim ni sedang mengajar. Sekali-sekala muridnya ketawa, suka, ada kalanya sedih mengikut intipati yang dia ajar.
Kemudian dia minta tanya soalan kepada orang alim ni dengan soalan yang sama. Apakah mungkin Allah masukkan dunia yang luas ini ke dalam sebiji telur? Maka jawabnya boleh. Kerana itu termasuk dalam perkara mungkinat yang mana tertakluk pada kudratullah dengan iradahnya, maka hukumnya tidak menjadi masalah kalau Allah mahu. Maka kata iblis, tengok wahai kuncuku, pengikutku, satu soalan sahaja yang aku kemukakan kepada orang yang kuat ibadat boleh membawa kepada kufur, tak kala dia menafikan kudratullah. Sedangkan yang kedua ini bukan sekadar dia selamat, tetapi dia menyelamatkan juga pelajar-pelajarnya, penuntut-penuntutnya. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, fadilah ilmu selamat daripada kesesatan dalam melayari bahtera kehidupan. Sesungguhnya ilmu ini sifatnya hendaklah dicari, bukan ilmu mencari kita. Inilah yang disebut oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu ini dituntut, dicari, dan bukan dia datang untuk mencari. Dengan sebab itulah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an sanggup untuk pergi berteduh dalam panas yang terik ke rumah sahabat Nabi yang tua semata-mata nak dapat kepastian dan memungut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup lakukan demikian semata-mata nak dapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dapat hadis tersebut, lalu ditanya kepadanya, kenapa kamu tunggu lama? Sedangkan kalau kamu nak suruh kami datang, kami datang. Kamu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pak saudara Nabi. Kata Ibn Abbas, begitulah cara kami diajar untuk menghormati dan menuntut ilmu. Dalam sejarah menunjukkan ada sahabat yang musafir atau ulama yang musafir jauh mencari sahabat yang berada di Mesir, merantau berbulan-bulan semata-mata kerana nak dapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa perjalanan mereka ini telah banyak dinyatakan dalam kitab-kitab, termasuklah oleh Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Dan ia menjadi sunnatul ulama menuntut ilmu. Mereka berkelana. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan telah bermusafir lebih daripada 8 kali ke Madinah, ke Mesir, ke Yaman, ke Baghdad dan beberapa kali kawasan-kawasan yang lain. Ini menunjukkan bahawa mereka mencari ilmu dan mereka tidak biarkan begitu sahaja. Dan pelayaran-pelayaran seperti inilah yang telah menjadi tradisi yang membawa kepada semangat yang luar biasa. Satu hari seorang pelajar kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala di kota Madinah, namanya Yahya. Ketika mana sedang belajar, tiba-tiba ramai murid-murid bangun secara sembunyi-sembunyi keluar majlis. Kerana pada masa itu riuh, gendang atau bunyian menunjukkan kota Madinah dimasuk oleh gajah. Orang bawa gajah. Jadi masing-masing nak tengok macam mana gajah ni besar mana, bentuknya macam mana. Jadi semua pakat pergi. Bila Imam Malik bangkit, kepalanya tengok tinggal seorang je murid. Imam Malik kata, kamu nama apa? Dia jawab, nama saya Yahya, wahai tuan guru. Lalu dia kata, ya Yahya, kawan-kawan kamu pergi mencari, menuntut, pergi cari, pergi tengok gajah. Kamu tak nak tengok gajah juga? Dia jawab, wahai tuan guru,
kami datang ke sini untuk belajar, bukan untuk tengok gajah. Bila dia sebut macam itu, kata Imam Malik, insya-Allah, ya Yahya, kamu negeri mana? Jawabnya, daripada Andalusia. Kamu akan menjadi bintang di Andalusia, menjadi tokoh ulama di Andalusia. Kenapa? Kerana kebetulan ataupun nawaitu dan niatnya betul. Justru kalau nak kisahkan kesahan para ulama sejak zaman dahulu tentang menuntut ilmu, kita akan dapati teramat ramai dan banyak sirah-sirah, sejarah-sejarah yang boleh kita pungut, yang boleh kita tuntut. Cumanya apa yang berlaku zaman kita ini dipanggil sebagai zaman era digital. Pembelajarannya, alat-alatnya cukup hebat. Saya melihat dalam isu seperti ini, apabila kadang-kadang kita terpaut kepada alat-alat yang moden ini, sehingga menghanyutkan kita, melalaikan kita, mengasyikkan kita, menjadikan kita jarak daripada hakikat sebenar, bahkan kadang-kadang membawa kepada kemalasan yang melampau. Dek kerana asyik, maka ini adalah golongan yang malang. Sebab itu kalau boleh, kita perlu ada fiqh dari segi penggunaan alat-alat moden, termasuk alat-alat digital ini. Bagaimana cara yang kita boleh menjadi penapis? Kita sendiri melihat setakat mana manfaat penggunaan alat tersebut, atau sebaliknya membawa petaka atau membawa kepada ketidakbaikan dalam hidup kita. Alat yang sama kadang-kadang kita dapat banyak manfaat bagi mereka yang memahami dan menggunakan seterbaik mungkin. Sekarang sudah ada namanya seperti universiti multimedia. Sudah ada yang kita boleh berinteraksi dengan tokoh-tokoh ulama melalui Skype. Sudah ada dipanggil Universiti Alam Maya. Sudah ada sukatan-sukatan yang hanya kita duduk dalam bilik rumah kita, kita hanya search semata-mata dan kita boleh sama-sama berinteraksi dengan mereka dengan cukup baik. Perkara seperti ini kalau dimanfaatkan dengan betul, kita boleh tengok, alhamdulillah, sama ada dalam YouTube, bahkan dalam Google, yang kita boleh akses maklumat-maklumat daripada tokoh-tokoh yang kita siqah, yang benar-benar diperakukan oleh para ulama sebagai tokoh yang mungkin kita boleh kutip daripada mereka mutiara ilmu, keabsahannya, dan banyak perkara seperti ini boleh kita dapat manfaat. Keduanya, alat-alat moden seperti ini juga kadang-kadang dia boleh kita menginteraktifkannya. Ada datang ke pejabat kami, mereka yang mengusahakan tilawah Al-Quran secara interaktif, di mana dengan menggunakan Facebook dapat membetulkan bacaan-bacaan makda, pakda, makjah, ayahlah dan seumpamanya. Duduk kampung jauh, duduk di Gua Musang, duduk di Kuala Berang, duduk di Ulu Tembeling, duduk di Kota Tinggi, duduk di Gerik Perak, duduk di Yang Kedah, di mana mereka boleh berinteraksi. Cara seperti itu insya-Allah baik. Akan tetapi permasalahan kadang-kadang apabila kita membiarkan cara zaman seperti ini untuk kita dapat ilmu, yang mana kita menyangkakan bahawa itu ilmu, tapi sebenarnya kadang-kadang separuh masak, kadang-kadang tidak bertapis, kadang-kadang maklumat dan sumbernya salah dan menyeleweng, maka ini bahaya. Dan ini menyebabkan berguru dengan seperti ini, dia tidak ada betulnya, dia ada kesilapan dan kelemahannya. Sebab itu para ulama menyatakan berguru hendaklah dalam bab talaqi. Barakatut talaqi, di mana kita hadir dalam majlis,
Kita berada dalam barakatul ilmi yang disebut dalam hadis ghasyiyatuhumur rahmah, di mana dikelubungi ke atas mereka ini dengan rahmat Allah. Ini yang kita dambakan, ini yang kita usulkan, ini yang kita mahukan. Akan tetapi dengan kefahaman yang baik, dengan ilmu yang mantap, kita nak menambahkan ilmu melalui digital, melalui cara moden seperti ini, dia tidak jadi masalah. Tetapi perlulah ada kefahaman dan saringan yang baik yang membawa kepada natijah yang baik. Ini yang kita harapkannya. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam keadaan kita seperti ini, kadang-kadang saya melihat perlunya ada guru pembimbing yang memahami akan hakikat dan juga menguasai alat-alat moden seperti ini, dan boleh mengatur serta menunjuk dan menirsyadkan kepada pelajar-pelajarnya supaya yang ini boleh, yang ini tak boleh, yang ini sepatutnya kita dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau kita tengok yang ini banyak racun dan bahananya cukup besar. Kerana itu, walaupun kita kata ini sebahagian daripada alat bantu ilmu, tetapi dia bukanlah 100% muktamad. Tapi kita boleh mengambil dengan kepahaman, kebijaksanaan, saringan dan tapisan yang ada pada kita. Tetapi yang jadi masalahnya ialah terkadang-kadang bila kita tengok dalam keadaan luas ini, maka banyak yang terpengaruh. Akhirnya banyak melihat yang tak baik daripada yang baik. Tengok yang baik 1,5 jam, yang tak baik 2 jam setengah. Begitulah akhirnya yang berlaku, dan di sini berlaku kelemahan yang tak disangka. Pernah satu hari saya berada di pejabat, seorang perempuan yang cukup hebat daripada keluarga elit mengadu tentang anaknya bermasalah. Anak lelaki, anaknya cerdik, anaknya genius. Anaknya hidup, anaknya itu daripada pagi sampai petang sampai malam duduk depan komputer sahaja. Dia menjadi obses dan dia begitu tekun. Dia tengok semua rajin. Dengan akalnya yang baik, dengan kecerdikan, dengan keadaan seperti itu, dia cuba dapat akses maklumat dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, kerana tidak ada saringan, menyebabkan dia mempunyai satu kefahaman. Fahamannya ialah tak ada agama. Agama semuanya sama. Mula dia tak semayang, mula dia tak ikut agama Allah, sehingga ibu bapanya bila tanya nak berdebat, dia boleh beri hujah satu-satu. Dia makin lama makin jauh macam mana cara nak buat. Ini yang berlaku kerana apa? Kerana dia terlupa bukan semua berdasarkan akal. Akal yang terbaik dipandu oleh wahyu. Ada perkara kita tak boleh nak kias dengan akal semata-mata, tapi cukup bila ghaibi kita kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tafsiran-tafsiran yang menyebabkan tak terjejak dengan akal menyebabkan kita terlepas pandang dan kita tidak bertemu apakah natijah yang sepatutnya yang kita capai, yang kita gapai. Tidakkah ini membawa kepada ketidakbaikan? Saat yang sama, zaman kita ni kadang-kadang kita suka nak dapat sedikit ilmu. Bila kita dapat dalam internet sebagai contoh, atau dalam digital seperti ini, kadang-kadang keamanahan ilmu itu, bila mana sebut hadis Nabi SAW, jarang ditakhrijkannya,
Jarang diihalahkan, ditunjukkan siapa perawinya. Apakah Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, dan berapa nombornya, berapa dia punya kodingnya, babnya dan seumpamanya. Bila mana dilepas begitu, amat bahaya. Dibimbangi kok adanya hadis palsu, adanya yang dihadiskan tetapi dia bukan hadis. Ada yang kadang-kadang cara sebenarnya penistidlalannya dan penistimbatannya bukan begitu maksudnya berlainan daripada kehendak tersebut, dan ini membawa kepada kefahaman yang silap dan salah. Sebagai contoh, kadang-kadang kita baca satu hadis Nabi SAW, lalu tanpa kita memahami keadaan, lalu kita menghukum begiang. Sebenarnya silap. Kerana itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah mengkaryakan satu karya yang cukup baik, bertajuk Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnatin Nabawiyah. Bagaimana caranya kita berinteraksi dengan sunnah Nabi SAW. Dia sebut begini, begitu, begini, satu persatu. Saya contoh, kadang-kadang apa yang Nabi sebut maksudnya begiang, kita bukan memahami dengan cara begiang, tapi kita telah faham begiang, maka sudah tentu keadaannya berbeza. Bila Nabi SAW sebut tentang zuhudlah kamu di dunia, kadang-kadang kita terkeliru dengan makna zuhud. Lalu kita kata zuhud ni orang tu mesti papa kedana, pakai baju dalam keadaan bertampal, itulah makna zuhud. Zuhud itu bukan macam itu. Zuhud yang sebenarnya kita tidak tamak pada tangan-tangan manusia, tapi kita siqah kepada rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Pada masa itu keyakinan kita kepada Allah cukup kuat, dan kita tidak lagi bergantung harap yang melampau kepada manusia, yang akhirnya kita silap dan kita lemah, dan kita tidak ada lagi tawakal kepada Allah, tapi kepada kebendaan semata-mata. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam era digital seperti ini kita belajar, apa yang berlaku adalah kadang-kadang kita menganggap bahawa ilmu yang kita dapat ini sudah memadai dan kita rasa kita tahu semua sekali. Sebenarnya itu perangkap yang cukup bahaya. Hendaklah kita berdepan dengan firman Allah Ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak dikurniakan kepada kamu ilmu kecuali sikit je. Qalilan itu sedikit, didatangkan dalam bentuk nakirah tanpa alif lam ma'rifah. Salah satu maknanya tufidut taqlil, yakni sedikit. Dahlah kalimah itu sedikit daripada yang sedikit. Artinya betapa sedikitnya kita. Bagaimana disebut apabila kita tengok ilmu kita dengan ilmu Allah, seolah-olah ilmu makhluk ini kita ambil sebiji, sebatang jarum yang ditebuk lubangnya untuk diletakkan benang, tapi terbuka lubang tersebut, kita celup dalam air laut, kita angkat balik, yang tinggal titisan antara lubang jarum itu dengan jarum, air yang berbaki pada itu, itulah ibarat ilmu kita makhlukullah dengan ilmu Allah, dengan laut yang tak kira berapa banyak. Letak dalam segelas ni pun kita rasa banyak, jauh beza dah. Ini nak gambarkan bahawa itulah keadaan. Kerana itu Asy-Sya'bi berkata, al-ilmu salasatu ashbar, faman nala bisyibril awal istasgha syamikha anfu, wa man nala bisyibris tsani istasghara nafsah, wa lam yanal ahadun bisyibris salis. Ilmu itu diibarat pada 3 jekar. Siapa dapat jekar yang pertama, dia rasa tinggi diri dia. Barang siapa yang dapat jekar yang kedua, ia akan merendahkan diri dia, dan tak ada seorang pun sampai jekar yang ketiga. Menggambarkan betapa sedikitnya ilmu. Justru jangan takabur,
bahkan sentiasa menuntut ilmu, sehingga para ulama mencari ilmu walaupun usianya tua dan hampir meninggal dunia, nak mati dah. Sebagaimana kalau kita tengok kisah Abu Raihan atau kita gelar dengan nama Al-Bairuni. Al-Bairuni ni orang kata dia ni lebih hebat daripada Gustave Le Bon. Dari Gustave Le Bon kata Al-Bairuni ni, Gustave Le Bon ni orang Perancis. Dia kata Al-Bairuni ni, tokoh ulama Islam ni, Abu Raihan ni lebih hebat daripada Socrates, daripada Aristotle, daripada Pluto. Ni ahli falsafah Greek kuno yang hebat. Rupa-rupanya orang Islam ni ada yang lebih hebat lagi, iaitu Abu Raihan Al-Bairuni. Al-Bairuni ni dia mati dalam usia 78 tahun. Masa dia sakit nak mati, datang anak-anak murid dia. Maka dia bangkit sikit dengan kederat yang ada. Dia tanya kepada murid-muridnya. Dia nak bincang masalah harta pusaka berkenaan dengan Al-Jaddul Fasid. Bila dia nak bincang tentang harta pusaka ni, anak murid kata kesiangnya dalam keadaan macam ni. Tok Guru berehat, Tok Guru ingat Allah gini-gini. Dia kata apa? Ini ilmu yang dia ajar oleh Al-Bairuni kepada murid-muridnya. Dia kata apa? La an alqallaha alima khairum min an alqahu jahilah. Kita beri lalu azan sekejap insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abu Raihan Al-Bairuni bila dalam keadaan uzur yang sakaratul maut masih lagi belajar ilmu. Lalu bila muridnya cuba bertanyakan agar dia menumpukan nafas-nafas akhirnya kepada Allah, lantas dia jawab, wallahi la an alqallaha alima khairum min an alqahu jahila. Demi Allah, bahawa aku bertemu Allah dalam keadaan alim jauh lebih baik daripada aku bertemu Allah dalam keadaan jahil. Nak mati masih lagi belajar. Tapi sayang, seribu kali sayang, kadang-kadang kita telah berhentikan semangat belajar dan kita abaikan tanggungjawab menuntut ilmu yang menyebabkan kita banyak ketinggalan dalam semua segi. Sama ada kehidupan, sama ada ekonomi, bahkan perjalanan pemerintahan. Begitu juga dalam soal ibadat kita pada Tuhan, rumah tangga, masalah parenting, masalah kehidupan yang lain, semuanya itu memerlukan kepada ilmu yang kita kena belajar, yang kita kena fahami. Pada masa itulah kehidupan orang berilmu jauh lebih baik daripada orang yang tidak berilmu. Justru marilah sama-sama kita juga melihat cabaran dalam menuntut ilmu di era digital ini, supaya kita mewakafkan sejuzuk masa kita untuk terus menuntut ilmu, mencari ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dikurniakan oleh Allah ilmu hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa yang dikurniakan hikmah maka sebenarnya dia telah dikurniakan kebaikan yang banyak. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, maka mukaddimahnya Allah akan faqihkannya dalam agama. Bila mana dia reti, dia faham, dia memahami agama dengan sebaiknya, memahami ilmu dengan sebaiknya, maka itulah yang akan menjadi benteng dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi tongkat dalam pandu arahnya. Itulah yang menjadi lampu untuk menerangi cahaya kehidupannya. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini memberi sedikit kelegaan, kefahaman kepada kita berkenaan dengan ilmu yang kita bahaskan pada malam ni. Bersama kami ni memang banyaklah buku tentang ilmu. Imam Syafi'i, macam mana dia menuntut ilmu, belajar, banyak kisahnya. Nota untuk anakku, cerita bab ilmu, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kita punya rasul yang kita patut ikut, yang mesti kita ikut. Masa peliharalah, ni mukaddimah kejayaan seorang bila dia tengok kepada masa dia, bagaimana dia gunakan. Hadis 40 yang kita syarahkan, macam mana kita nak faham tentang ilmu halal dan haram. Ini juga menjadi subjek utama dalam melayari bahtera kehidupan kita. Akhir kalam, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak masjid mengucapkan sedikit-sedikit penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Muslimin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan atas perkongsiannya pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, di sini terdapat satu pengumuman. InsyaAllah selepas solat Isya kita akan sama-sama menunaikan solat hajat. Sama-sama kita berdoakan kesejahteraan, keamanan negara kita daripada wabak coronavirus dan juga untuk kesejahteraan semua rakyat Malaysia secara khususnya. InsyaAllah sama-sama kita mudah-mudahan negara kita akan kekal aman dan makmur, insyaAllah. Sekian, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Baqarah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.